Raja-raja Eropah memberi bantuan khusus, geran-geran yang besar kepada pengkaji-pengkaji ini untuk datang ke Semenanjung Arab untuk mengkaji data-data ataupun batu bersurat yang terdapat di tanah Arab ini, sebab mereka ingin mengkaji biblical study itu. Itu dasarnya. Ini secara mudah kalau Prof dapat berkongsi memahamkan masyarakat ya, sebab kita selalu dimomokkan ya bahawa masyarakat dahulu kalau kita tengok dalam kartun ni, kadang-kadang dokumentari tu dia kata ni yang disediakan oleh Barat kata bahawa orang dulu dia tak ada bahasa, jadi dia hanya sign language ataupun bahasa-bahasa isyarat, tangan dan sebagainya ya. Tapi apabila Prof memberikan tentang bahasa, pengetahuan ilmu dan tamadun, ini menunjukkan ya bahawa masyarakat dahulu, khususnya apa yang telah berkembang di tamadun Mesopotamia itu membuktikan ya bahawa ketamadunan masyarakat pada zaman itu telah menyerlah melalui bahasa yang mengembangkannya. Mungkin belum boleh ulas sedikit. Okey, kalau diperhatikan ya tentang konsep bahasa ini daripada ayat Quran tadi, allama adamal asma'a kullaha, bahasa itu yang lengkap, yang sempurna adalah terjadi pada Adam AS. Adam AS mengikut pahaman dan kajian saya dari sudut bahasa ataupun istilah saintifik ialah Homo sapiens. Itu yang saya pertahankan. Ya, Homo sapiens istilah saintifik. Adam AS itu disebut dalam Al-Quran, dan kejadian makhluk Adam AS itu ataupun Homo sapiens itu adalah fi ahsani taqwim, the best creation, sebaik-baik kejadian. Apa yang dimaksudkan dengan sebaik-baik kejadian? Kejadian luaran dan dalaman. Apa yang dimaksudkan dengan luaran? Luaran itu adalah dari sudut fizikal. Cukup lengkap dan cantik kejadian dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bandingkan dengan makhluk yang sebelum ini. Dan bagaimana pula apa yang dimaksudkan dengan kejadian fi ahsani taqwim dari sudut dalaman? Kita diberi anugerah akal. Dan asas kepada akal itu ialah bahasa. Tanpa bahasa ini perlu ingat, dia bukan sahaja dalam bentuk percakapan, penulisan, tetapi bahasa juga boleh berlaku dalam bentuk sign, dalam bentuk isyarat, ya. Tetapi dari sudut makharijul aswat itu itu adalah asas kefahaman bahasa, sebutan, sound dan sebagainya. Apa yang jelas di sini yang menjadi masalah kepada kita sekarang ini, kebanyakan kita melihat dari sudut simbol. Simbol jika dilihat, yang zaman the first batu bersurat yang pertama yang dijumpai dalam dunia ini ialah Epik Gilgamesh. Dalam bahasa Arab dipanggil Malhamah Gilgamesh. Jadi Epik Gilgamesh ini telah dijumpai pada tahun 1862 oleh George Smith. Orang British, George Smith ni. Mereka ini suka mengkaji ancient di tanah-tanah Arab ni sebab mereka ingin mengkaji biblical study. Raja-raja Eropah memberi bantuan khusus, geran-geran yang besar kepada pengkaji-pengkaji ini untuk datang ke Semenanjung Arab untuk mengkaji data-data ataupun batu bersurat yang terdapat di tanah Arab ini, sebab mereka ingin mengkaji biblical study itu. Itu dasarnya. Apabila dibongkar ya, mereka menjumpai 3,000 tablet yang scattered. 3,000. Ya, dalam ini disebut dalam buku Samuel Noah Kramer bertajuk The History Begins at Sumer. The History Begins at Sumer. Jadi dia George Smith ini dia jumpa 3,000 fragment
kemudian dicantumkan, apabila dicantumkan dapat beberapa tablet, dan yang terakhir dirasmikan ataupun disetujui oleh historian, tablet itu adalah 12 tablet. Tetapi dalam 12 tablet maknanya dia ada daripada 3,000 fragments tu tadi. Bila dicantumkan dia dapat 12 tablet. Tapi ada yang mengatakan bahawasanya tablet yang ke-12 itu baru ditulis, kemudian tablet yang 7 itu baru ditulis. Tapi apa yang menarik pada saya, tablet yang ke-11. Tablet yang ke-11 itu menceritakan tentang banjir besar. Ya, banjir besar. Dan banjir besar itu, bila saya baca Genesis, saya juga baca Bible, saya baca Genesis, cerita dia sama. Cerita dia sama pada beberapa kebanyakan tempat dalam tu. Saya baca yang The Epic Gilgamesh yang tablet 11 itu, saya baca dalam bahasa Arab, direct translation daripada Batu Bersura itu oleh Profesor Tahar Bakir. Profesor Tahar Bakir adalah satu-satunya bangsa Arab yang menterjemahkan tablet yang beberapa tablet, antara tablet yang 11 itu ke dalam bahasa Arab direct daripada bahasa tulisan Miss Mariah itu. Apa yang menarik pada saya, bila saya baca, saya kurang mengambil maklumat sedikit daripada terjemahan Inggeris, Orientalis, sebab saya melihat penterjemahan mereka antauhidik. Tidak tauhid. Antauhidik. Jadi dia mengganggu pemahaman saya. Jadi saya lebih suka mengambil terjemahan daripada orang Islam. Ya, daripada Profesor Tahar Bakir. Saya baca juga, tetapi bila saya tengok terlalu jauh dia punya penterjemahan, dia mengganggu saya punya pemikiran. Jadi saya kata saya akan ambil, saya refer kepada Tahar Bakir sebagai bangsa Arab dan orang Islam. Bila saya baca untuk yang daripada Tahar Bakir itu, dia sendiri pun ada sebut, dia kata yang menjadi satu persoalan besar dalam tablet 11 itu ialah sudah wujud satu pemikiran terhadap mantik, pemikiran mantik dan falsafah. Apabila Gilgamesh ini merupakan seorang raja daripada Uruk. Daripada Ur, dia telah berjumpa dengan pembuat kapal tu. Pembuat kapal tu namanya dia bukan Nuh kat situ. Namanya Utunabishtim. Jadi bila dia berjumpa, dia ingin mencari kehidupan abadi sesudah kematian. Jadi apabila di situ wujud satu pertikaian, satu pemikiran di situ bahawasanya pada zaman banjir besar itu, pada lebih kurang 5,000 BC dan mengikut data daripada saintis Turki dan China, mereka pergi ke Ararat, the ship tu dia punya carbon dating 4,800, ya, penemuan mereka pada 2010. Saya baca tu. Jadi dia mengatakan bahawasanya pada waktu itu sudah wujud satu pemikiran kehidupan kekal sesudah mati. Sudah ada satu pemikiran bagaimana ingin percaya siapa yang menjadikan kita, Khalik dan sebagainya. Pencipta, sudah ada pemikiran mantiki pada waktu itu. Jadi sudah ada pemikiran yang tinggi. Dalam arti kata lain, sudah ada pemikiran yang tinggi pada waktu itu. Maknanya masyarakat pada waktu itu mempunyai satu pemikiran yang hebat. Yang hebat berdasarkan perbualan dalam tablet 11 itu. Dan saya masih ingat apabila saya baca dalam tablet 11 juga, dalam beberapa dia punya poem-poem dia tu, dia kata pernah bila berlaku banjir besar dan dia punya kapten dia tu sakit. Sakit dan Utunabishtim itu meminta Gilgamesh ini masuk ke dalam laut, ke dalam air tu, yang tu, dia kata ada satu pokok yang boleh menjadikan
sihat dan muda. Saya masih ingat, saya boleh tunjuk lah. Ya, saya percaya, saya baca pun, saya terkejut. Saya kata kalau ada orang sains ni, saya mesti cari nama pokok ni, saya kata. Jadi benda itu wujud. Jadi banyak lagi occasion dalam tablet itu, saya rasa memberi satu impact lah kepada kita dan di sini juga membuktikan bahawasanya agama tauhid itu adalah agama yang wujud pada ketika itu. Walaupun kita dengar dalam cerita kisah kaum-kaum nabi-nabi yang terdahulu menentang dan sebagainya, tetapi ada kaum yang mencari kebenaran dan tauhid. Dan benda ini kita tidak akan jumpa sekiranya kita membaca artikel-artikel atau buku yang ditulis oleh pihak barat. Kerana tumpuan penulisan mereka kepada raja-raja. Bukan kepada prophets, kepada nabi-nabi, bukan. Mereka lebih kepada raja-raja, dan bila raja-raja pada ketika itu kebanyakan tidak percaya kepada tauhid dan menentang tauhid. Itu. Jadi saya rasa perlu ada dalam dunia Islam mengkaji seperti barat mengkaji, tetapi kita terbalikkan cerita itu kepada tasalsul anbiya. Supaya cerita-cerita yang kita baca dalam Quran dan kita baca dalam kitab-kitab tafsir itu kena. Dia tally dengan apa yang kita baca dalam kitab tafsir dan suasana yang ada. Tapi kita boleh bawa idea-idea ataupun bukti-bukti yang dijumpai oleh pihak westerns.